أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وحمد الحامدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا زدنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita banyak-banyak ucap bersyukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Kita boleh adakan majlis ni, kita boleh adakan majlis ni. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis yang kita ada tiap-tiap minggu pada hari Sabtu ni, semoga Allah Ta'ala akan ubah amalan kita, ubah kedudukan kita, biar dekat dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah, dengan suruh Allah, dengan ilmu yang kita belajar sikit sebanyak, dan dengan ilmu yang kita dah ada. Nah, kita mendekati dengan Allah, mendekat dengan keredaan Allah dan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat rahmat daripada Allah yang amat besar di hari akhirat, iaitu setiap kita ni boleh masuk syurga setiap orang, insya-Allah. Amin. Bersama-samalah kita berdoa, kita tadarruk, kita merendahkan diri, kita menghinakan diri, supaya kita dapat keberkatan dan dapat rahmat daripada Allah dan kesiabelah keredaan dari Allah yang amat besar. Tak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada rahmat Allah Ta'ala, yang lebih besar daripada keredaan Allah Ta'ala. Kalau hati kita letak di dalam hati kita niat, tuju hati kita kepada rahmat Allah dan keredaan Allah, semoga Allah Ta'ala tak mensia-siakan apa yang kita niat itu. Tuhan akan mencampaikan apa yang kita nak. Dan benda yang kita nak ni, semoga jadi berfaedah dunia dan faedah akhirat. Dunia kita hidup di dalam berkah, akhirat kita dapat lepas daripada azab neraka,
kita lepas daripada khusus hari-hari kiamat dan terus menerus kita akan sampai ke syurga Allah Taala setiap orang. Amin insya-Allah. Nah, maka kita sambung pengajian kita pula. Sambung. Nah, muka sebelah tuju mana? Sabda Nabi, al-ilmu khazainu. Situ nah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semasa tanya saat ni tak ada paling kot Tok Haji Roning, pasal Tok Haji Roning putus 2 minggu. Dengan Baba Sub tak tahulah, tapi dengan saya ni 2 minggu. Masuk minggu yang ketiga. Doa yang dia ada saat ni, kalau minggu yang ketiga ni tak lagi, kita nak pakak pergi tengah tangga. Nak pakak tengah tangga. Masya Allah. Maka kita, mukaddimah kita di pagi ni, kita dengarlah satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata gini, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainu mafatihuha su'alu fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal-'alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahum. Allahu Akbar. Ini besarnya ilmu ni nah. Artinya ilmu itu, ilmu itu ilmu mana? Nah, Tok Guru terjemah kata ilmu itu. Ilmu itu ni dia isyarat dah. Nah, ilmu itu ilmu mana? Nah, ilmu tu ilmu mana? Iaitu ilmu agama. Ilmu hak yang memberi faedah akan kita nak selamat akhirat. Nah, ilmu itu. Pasal dia wari dengar isi makrifah al-ilmu, ilmu itu yakni ilmu agama. Bukan sebagai ilmu dak. Bukan semua ilmu. Pasal ilmu ni banyak. Ilmu bertukenge. Nah, ilmu jadi tukar, jadi necang. Ilmu tanim nani. Dia panggil ilmu juga. Tapi hak nak sininya ilmu agama. Nah, nak ilmu agama. Nah, ilmu itu beberapa bendeharaan. Bendeharaan. Ada beberapa bendeharaan. Bendeharaan ni dia jamak taksi daripada khazanah. Beberapa bendeharaan dia panggil beberapa simpanan. Beberapa simpen ni. Ilmu ni seolah-olah benda hak yang tersimpan di dalam gedau. Di dalam tempat simpan ni. Kelang, orang panggil kelang. Ilmu ni serupa dengan benda hak tersimpan di dalam gedau. Tu dia. Lepas tu dia kata, anak koci ilmu hak tersimpan di dalam gedau ni. Anak koci gedau hak yang kita nak masuk di dalam gedau tu, lepas tu nak ambil ilmu di dalam gedau tu. Tu nah. Nak ambil ilmu. Kalau tak ada anak koci ni, nak pergi ambil ilmu tak boleh. Nak masuk ambil barang hak yang kita duk simpan dalam gedau, dalam kelang tu, kena ada anak koci. Kalau tak ada anak koci, nak buka masuk nak ambil barang dalam tu tak boleh. Tu dia. Pas anak koci dia apa? Anak koci nak buka gedang tu, nak buka tempat simpan ni ilmu tu. Anak koci dia apa? Anak koci dia bertanya. Anak koci dia kena melalui bertanya. Nah, tu. Jangan bisu. Ada apa tanya?
Bahkan kita berkenal saja. Nah, ada apa tanya? Nah, kalau tak tanya agak, Masya Allah, tak tahu. Tak boleh nak ambil barang dalam gedang tu tak? Nah, malu tanya jalan sesat. Tu. Tak tua kata kan? Malu tanya jalan sesat. Malu nak makan perut lapar. Ha. Pas malu bertanya masalah ilmu ni, kalau kita malu bertanya, jadi kan jahil. Tu. Masya Allah. Sebab tu kena tanya, kena tanya. Nak tanya hak lain lagi boleh. Boleh tanya, tiba-tiba nak tanya hak ni tak boleh. Kawin tak tergamak ya. Nah, dalam At-Tughu dia kata layyana lal ilma mustahil. Tak tercapai ilmu, tak boleh ilmu. Orang malu. Malu bini, tak boleh anak. Nah, malu makan perut lapar. Malu tanya jalan sesat. Malu tanya ilmu jahil. Sebab tu kena rajin menanya. Tu Masya Allah. Kena rajin menanya. Tak usah malu lah. Tak usah malu. Tak usah malu. Ada apa tanya lalu. Tu seni, mudah. Oleh kerana anak kecil ilmu ni bertanya, maka selalulah Nabi kita pun perintah, maka tanya olehmu. Tu kalau turut terjemah tak jadi mufrad dah. Jadi mufrad maknanya serupa dengan Nabi kita perintah kepada satu orang. Tapi tak. Nah, maka tanya olehmu tu jamak tu dia panggil. Jamak orang panggil fi'il ketika jamak muzakkar mukhatab. Fas'alu ni jamak muzakkar mukhatab, dia kena terjemah lagu mana? Molek tu Haji. Maka tanya oleh sekalian kamu. Maka tanya oleh semua kamu. Semua fuakmu ni kena pakat tanya belakang. Nabi khitab, Nabi tuju, Nabi tuding kepada kesemua kita ni kena bertanya. Jangan buat bisu. Mulut ada hak boleh tutup tapi tak buka. Jangan. Nah, jangan. Lepas tu, selepas pada tu, hak kita tak erti teh. Banyak hak kita tak erti. Bila tak habis. Allahu Akbar. Lani tu Haji. Duk berasa jahil tak habis lagi. Tak habis. Buka tengok hak tu tak erti. Buka tengok hak ni tak erti. Sedangkan kalau kita ukur umur kita duk main dengan ilmu ni tu Haji, semenjak daripada umur 13 tahun. Hingga sampai kela ni umur 54. Berapa tahun? Duduk dengan ilmu. Lepas tu orang tua pakat sokong lah kata, dia tak ada nak lobby. Dan saya lah tak ada nak lobby, tak ada nak berjalan, tak ada pondok, pakai duk pondok selalu, tak berjalan. Ngaji ni ke Allah, tiko kitab sia malai, tak pergi ke mana. Hak kacau benar-benar 8 tahun. Kacau benar-benar 8 tahun. Kaya sika galah kita malai-malai, orang tak pergi kita pergi sore kita pun kita mengaji 8 tahun. Lepas tu dia ambil debat dengan ilmu sampai kelah ni laning pun. Duk dengan ilmu lagi. Masya Allah. Lepas tu ukur hak tak tahu, la ilaha illallah. Banyak tak tahu. Tu maknanya hak jahil ni kok banyak. Hak nak tahu. Tengok kitab tu berasa sedap. Tengok kitab ni berasa tak kena. Tengok kitab ni berasa berkening. Tu riwayat ni bukan nak tunjuk apa tak, nak tunjuk kata ilmu ni banyak. Kita ni dah mau kata ada dah sikit-sikit besar-besar naik kuku. Nah, duk dengan ilmu sejak daripada budak hingga sampai tua lah ni boleh cucu dah. Tapi duk jahil lagi. Lepas tu Haji, duk main kat dalam kebun deria ada berapa ekor. Wah, tak tu Haji.
Padahal nak belakang. Pas lebih-lebih lagi kak, ilmu berkenaan dengan rukun semaya hak kita nak buat hari-hari. Ilmu hak berkenaan dengan kena Tuhan. Hak kita nak wisah amalan kita kalau tak kena Tuhan. Dan kita apabila tak sahih amal, tak sahih ilmu kita, maka amal pun tak sahih. Apabila kena Tuhan tak sihat, maka iman kita pun tak sihat, amalan kita pun tak sihat. Nah, apabila tak sihat, dia tak sihat juga kita pergi ke akhirat, nak selamat ke dok tak tahu. Ha tu. Kena mikir buat jadi masalah besar sikitlah dengan ilmu agama ni. Pasal ilmu agama ni, nah kita pun dah sayuk. Lah ni umur 40, nah 50, 60. Lepas tu tak banyak hari dah lah kita nak pergi berjumpa dengan Tuhan. Kalau buat main dengan orang ni, go. Nah tengok tu. Tengok Nabi kata kan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada atau kama qala. Nabi kata buat amalahmu untuk dunia seolah-olah, buat kerjalah kamu untuk dunia seolah-olah mu nak hidup selama-lama. Nah, dan buat amallah untuk akhirat, buat bekallah untuk akhirat seolah-olah mu nak mati dah esok. Hak mana kena bersungguh. Buat kerjalah kamu, buat bekal dunia serupa dengan kita nak hidup selama-lama. Buat bekallah kamu untuk akhirat serupa dengan mu nak mati dah esok. Kalau hak akhirat serupa dengan nak mati esok. Kalau untuk dunia serupa dengan nak hidup selama-lama. Nabi kata gitu tu, hak mana kena bersungguh. Cuba royak ke jiran ni. Orang lain? Nah, kena bersungguh hak mati esok lah dah. Moga esok supaya kita nak pergi haji ya. Esok dah nak terbang. Oh, kena bersalin, kena royakkan anak cucu minta maaf, kena pesewe pasal hotel aku ada tu tak sudah. Tu moga nak mati esok. Tapi kalau buat untuk dunia, gaduh apa moga nak hidup lama lagi. Pas kita berasa lekat hotel kedak. Sifat 20 boleh bilik kedak. Wujud kita baka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih qiyamuhu bi nafsih. Nah, ada Tuhan lagu mana, sedia Tuhan lagu mana. Nah, kekal Tuhan lagu mana, bersalah Tuhan dengan segala yang baru lagu mana. Nah, Tuhan berdiri dengan sendiri lagu mana, so Tuhan ni lagu mana. Bergaduh kedak ni hak nak mati esok ni. Lepas tu cara nak boleh so ya. Anak koji dia ialah bertanya. Sebab tu Nabi tekan ni Fas'alu maka tanya oleh semua kamu. Semua kita pakat bertanyalah weh. Gi kat masjid walaupun tok guru tak ada mengajar, sudah semaya maghrib tu gak. Nampak siapa dia pandai, cuba tarik sikit weh. Sifat 20 ni. Bila boleh kedok. Cuba tarik lagi weh. Siapa rukun semaya ni. Berapa perkara gati ia membatalkan semaya, apa gati membatalkan air semaya. Rukun ambil air semaya banyak mana. Tu dia. Bagi masa we kena. Nah, bagi masa we kena. Perian ni kita buat belajar ilmu agama. Perian ni kita buat belajar bekerja buat kita bukan kata tok si bui bekerja buat rasa, tapi bui bagi masa katalah untuk akhirat, untuk kena Tuhan. Ni buat kita ni kebanyakan dok guna masa untuk kerja buat. Sampai ke dalam masjid pun tak kena lagi dok kecek pihak dunia lagi. Tu dia nah.
Gi ke masjid ke, pagi tadi, tak tengah hari tadi dia mau ke mana, wei kawan gi rumah tak ada. Tu. Masya-Allah. Ketik-ketik pihak akhirat, win masa ketik. Pasal akhirat ni tepat kampung kita nak pergi duduk buat selama-lama tak kelik gidah degi. Nah, kalau kita pergi ke Mekah, ada harapan nak kelik. Pergi ke Bakau, ada harapan nak kelik. Pergi ke Kuala Lumpur, ada harapan nak kelik. Tapi pergi kubur, nah, ada harapan nak kelik lagi. Oh, tak ada dah. Lepas tu dia sampai kubur nak mengaji kena lagi. Nah, nak mengaji lagu mana lagi tak pada dengan email baca teleking wiki kita nak cerdik nak boleh jawab soal muka nakir banyak tu tak ada jalan tu haji. Allahu akbar. Nah, ni tengok. Maka bertanya olehmu, pakak tanyalah kalau hak kita tak reti tu. Nah, kalau hak reti dah pun bertanya. Kita tanya, moga hak tak reti tu banyak lagi. Maka bahwasanya diberi pahala padanya, pada ilmu ni akan 4 orang. 4 golongan manusia Allah Ta'ala beri pahala ke orang tu. Hak sakut pak dengan ilmu ni. Pertama, orang yang bertanya. Tu hari pahala. Nah, orang bertanya. Orang hak juru bertanya masalah. Tak erti satu-satu masalah, tak erti satu-satu hukum, tanya. Tu hari pahala. Kedua, orang alim. Tok guru, hak juru jawab soalan, hak juru mengajar. Nah, tu hari pahala. Ketiga, orang yang mendengar, orang berdengar. Nah, orang tanya, tu hari pahala. Orang juru jawab, tu hari pahala. Hak tak ada tanya, hak tak ada jawab, hak duk dengar. Boleh pahala juga. Boleh pahala juga. Tak ada tanya, tak ada jawab, tapi duk dengar, hak dia mau duk jawab, hak dia mau duk tanya, duk dengar. Boleh pahala juga. Dan bukan kata orang bertanya, orang berjawab, orang yang duk dengar, hak boleh pahala. Keempat, orang yang kasih bagi mereka itu. Orang hak kasih, orang hak berkeni kepada golongan yang mengajar. Kasih ke orang mengajar, kasih ke orang bertanya, kasih kepada orang dengar. Kasih ya. Boleh jadi kalau kasih saja tak pergi. Tak mari aku kok bukan ni, aku berasa benar nak pergi dengar supaya dia mau, tapi nak pergi tak leh, tak larat dah tua dah. Orang boleh jadi kita taswir huduh-huduh kata, duk di rumah, duk gerai nak mari katik, tapi nak mari tak leh. Boleh pahala juga duk gerai. Orang duk gerai. Nah, masya-Allah duk gerai. Bukan gerih ada buat nyatak tu tak. Lama duk silap dengan gerih tu. Gerih bukan ya Allah. Telik alio cak telionya nak pergi katik. Tengok dia mau duk pergi berdengar. Bukan ni. Nah, duduk dalam majlis ni, nah nak tengok dia mau duduk tanya masalah. Oh, aku bahasa gerih nak tanya katik, tapi aku nak kecek tak malah. Nah, duk gerih. Aku duk bahasa gerih. Nak jawab. Tu. Nah, duduk bawah ni. Terkadang hak bawah ni pandai lebih pada tok guru pun ada. Lepas tu dia orang nak tanya, dia gerai nak jawab. Nak ganti tok guru. Kasih kepada orang bertanya, orang berdengar, orang berjawab. Kasih je boleh pahala. Nah, boleh pahala juga. Yo tak lagi dia kasih tu tak banyak hari lah, nak pergi katik lah. Yo tak boleh jadi kasih saja kalau tak ada uzur ke tak pergi, tak boleh jadi. Nah, dia nampak dia mau naik kereta setahun nak pergi umrah, nak pergi ke haji tak lama tu dia tak nak pergi nak pergi tu. Dia cari duit simpan taruh dia nak pergi. Kita naklah tu Allahu akbar, masya-Allah. Nah, semoga Allah Taala akan buka hati kita.
untuk belajar setiap orang, insya-Allah. Amin. Ni tengok ni. Ni berkenaan dengan ilmu, kelebihannya begitu. Tengok hadis yang kedua pula. Nah, dan kata Abi Darda kata, nah seorang sahabat Nabi, dia kata, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Nah, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya, berkongsi keduanya pada kebajikan, yakni pada mendapatkan kebajikan. Nah, pada boleh pahala. Orang mengajar boleh pahala. Orang dengar pun, orang hak belajar pun boleh pahala. Dia panggil berkongsi. Kalau orang mengajar pun, kalau tak ada orang mendengar, dia nak mengajar baik mana? Orang mendengar pun seperti tu, kalau tak ada orang juru duk ajar, nak mengaji baik mana? Lalu itulah kedua-dua ni bertuah. Orang yang mendengar pun bertuah, boleh pahala. Nah, orang hak mengajar pun bertuah, boleh pahala. Lepas tu, nah, dan sekalian manusia hak mengajar pun tak, belajar pun tak, sekalian manusia hak belajar pun tak, mengajar pun tak, seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan padanya. Hamajun ni serupa dengan ibu hak duk terbit atas muka lembu. Ibu apa? Nah, hodok huruf lembu supaya hal-hal sepenggal lalak. Dia panggil apa? Hagah. Hagah. Panggil hagah tak? Hagah kan? Tapi setengah-setengah kita dah ingat hodok orang lembu tu ia besar pada hagah. Ia besar pada hagah ni, hagah tak nampak ni halus pada lalak. Orang panggil apa hodok huruf kat berita? Baring apa orang panggil. Tapi kita dah ingat orang tua kita biasa dengar tak? Ibu rengik. Panggil tak? Rengik. Kita tak tahu tapi nama tu dah teringat lagi. Orang tua kata ibu rengik, ada orang di lembu tu. Nah, orang hak mengaji pondok, hak mengajar pondok banding serupa dengan ibu hak duk hurung di ibu lembu tu. Orang lembu tu tak ada kebajikan apa-apa, tak ada faedah apa-apa. Tak ada guna apa. Nanti nak isap darah orang. Kalau hagah lah. Nah, masya-Allah, hantu. Allahu akbar. Nah, sahabat tu kita ni kena ada. Nah, kalau tak boleh mengajar, boleh mengaji. Kalau tak boleh mengaji, boleh mengajar. Jangan jadi hak mengaji dak, mengajar dak. Orang ni supaya ibu dok hurung tak belakang lembu tu. Allahu akbar, masya-Allah. Sia-sia kedudukan dia. Tak ada berfaedah sekarang apa. Tengok tu haji, golongan mana hak banyak. Nah, masya-Allah. Tengok Nabi kata, nah, hamadun la khaira fihim. Manusia yang lain hak mengaji pun tak, mengajar pun tak, itu ialah serupa dengan ibu rengik. Nah, tak ada kebaikan apa untuk dia, tak ada. Nah, kalau teruk, kalau sekadar duk hurung saja tak apa, jangan pelepah penyakit. Hurung pelepah penyakit, ni pernah. Nah, serupa dengan kemucuk Kalau sekadar duk tumbuh, cara dia tak apa, duk tupai bergantung di orang Allah. Hani pun serupa Allahu Akbar. Nah, kalau sekadar duk tumbuh saja, kita ikat lembu, patok lembu, cagak lembu, lembu duk togok, tak apa. Ninda duk menyusahkan orang tupai bergantung penuh kain. Kalau kita pergi harung dia ke.
Nah, kelik di rumah kain tu kak malah nak cabut dia kak akan tahu. Kalau hak rajin tu kak ambil sadak ambil pisau, nah buka kain, serang. Nah, dihenggar juga sikit. Pahak lapis tu go. Hak lapis dok bergata nak menyusah korang ni go. Sebab tu kena letak di hati kita, letak di hati kita. Nah, kena bubuh nama. Nah, bukan bubuh nama nak beri duit. Pak kita bubuh nama nak beri duit lalu. Seolah-olah kata bubuh nama ni, kita kata kena pocok dalam hati dah. Aku ni kena nak berazam di dalam hati aku ni, kalau tak uzur arah, aku sampai mati. Ha gitu. Nah, pasal orang yang mati di dalam belajar ni, mati di dalam belajar. Nah, Tuhan beri pahala mati syahid. Tuhan beri pahala mati syahid. Orang mati dalam belajar. Maksud mati di dalam belajar ni, duduk dalam masjid gini, bos apa buaya ke batu. Gitu. Nak mati di dalam belajar ni nak belah niat. Nak boleh pahala mati syahid. Nak boleh satu syahid ni bukan seni nah. Kena tukar dengan nyawa. Nah, kalau kita nak terbaik je perang, mati dengan hidup, berat mati. Pergi sekali ni kau kena pesan kau kawan anak bini nah. Nah, maaf kat aku gatik wing. Salah silap aku duduk tak ada layar, tak ada tanggungjawab dengan demo ni. Maaf kat aku, hutai-hutai aku demo tolong padu gatik wing. Anak-anak aku tolong padu nak terbit perang sekali-sekali ni bukan ni. Enggak, mari dah tak harap nak, tak ada harap dah nak kelai. Kalau kelai alhamdulillah, kalau hidup lagi hantu mati syahid. Nak boleh mati syahid kena tukar dengan nyawa. Tapi mari belajar ilmu kini. Kalau Tuhan takdirnya beri kita mati, maka Tuhan beri kita pahala mati syahid juga. Pada tanya saat ni, doa saat ni, mati syahid dalam belajar ni maksud nak beri rebah. Naik tangga sejik tak lepas sepak nak tangga terbalik termah kepala mati. Kelik setah lagi, duk belombo mutung ada mau mari dikata rupah mati. Kau lagu mana? Kau lagu mana? Mati dalam belajar mati syahid kena lagu tu? Kau lagu mana? Nah, almarhum Mullah Tok So dia hurai hak ni dia kata bukan belah tu. Maksud mati di dalam belajar ni, kita mari bangun ning. Mari di satu ning. Kita letak niat. Kalau aku tak ada uruk, tak ada uzur, tak ada arah. Nah, satu dapat aku nak mari mula. Tiba-tiba kelik tak ada siapa satu dapat, kitanya mati dulu. Maka Tuhan beri pahala kita serupa dengan mati dalam belajar dah. Kerana kita letak hati azal di dalam hati kata kalau tak uzur minggu dapat, satu dapat aku nak mari pula. Duduk di dalam niat, duduk di dalam niat lagu tu. Duduk dalam niat kata nak mari serupa dengan duduk dalam belajar dah. Serupa dengan hadis Nabi kata kan, kita pergi duduk tunggu semaya. Duduk di tempat semaya tak ada kecek apa sepatah. Nah, hukumnya, pahalanya serupa dengan kita duduk semaya dah. Kita duduk tempat semaya ni, duduk tunggu nanti nak semaya. Orang tak ada komak lagi. Nah, kita duduk tunggu nak semaya. Kita duduk tunggu nak semaya. Lepas tu kan duk tunggu nanti khira qamat. Apabila khira qamat Allahu akbar. Nah, kita takbir. Nah, kita duduk tempat semaya Tuhan wi pahala serupa dengan kita duduk semaya dah selama mana kita jangan kecek dunia dan selama mana kita tak ada berhadah, tak ada berketuk. Duk di dalam semaya, hati duk kerana semaya, maka Tuhan wi pahala kita serupa dengan duduk di dalam semaya dah.
Nah, mudah ya kebajikan kalau buat kena lagu. Satu, letak hati kata mengun ni aku kalau tak ada uzur, tak ada arah, tak ada sakit demam satu dak pe aku mari pula. Ada supaya ngaduk ngaji dah. Maka kalau mati di celah-celah tu hari pahala mati syahid kita. Kalau nak turun masjid rubah mati, kalau kelik ataupun hala mari kena tepuh di kereta mati, hok tak kena berkecek. Pakai 100%. Tu. Nah, masya-Allah. Kalau tahu Tok Haji. Kalau tahu kata mari mengaji setelah lagi aku mati terus. Lepas tu mati boleh pahala mati syahid. Tok Haji nak mari tak? Pakai tak mari. Kalau tahu kata tak lagi kalau pergi hari tak lagi kuasa pemati tu di kereta. Lepas tu aku mengaji dah. Kalau mati semasa nak pergi mengaji tu hari pahala mati syahid. Berasa-berasa nak mari tak mengaji. Ya. Nah, ni tak ada Allah, tak tahu. Mari juga. Allahu akbar. Lemah kita dengan akhirat ni berasa tak agak benar. Nak mujur tak tahu. Allahu akbar. Kalau tahu tak pergi. Nah, itu dia. Allahu akbar. Nah, tolong boh nama kita. Letak di dalam hati. Nah, kita letak niat lagu tu di dalam hati, tak kena buat. Tuhan beri pahala kita sendiri. Dengan sendiri Tuhan beri pahala kita. Nah, supaya kita duduk di dalam belajar dah. Allahu akbar. Nah. Dan lagi katanya kata Abu Darda. Nah, kata Abu Darda, dia kata gini. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlika. Jadi olehmu orang alim. Nah, jadi olehmu orang alim. Jadi olehmu untuk guru. Lepas pada tu atau orang belajar. Nah, kalaulah tak boleh jadi orang alim, jadi tok guru tak boleh, jadi orang belajar pula. Nak jadi orang tok guru, tak ada mungkin dah aku ni nak mengajar orang, kita kata. Nah, lepas tu atau orang belajar. Kalaulah tak mungkin nak jadi tok guru, jadi orang belajar pula. Jadi orang belajar pula. Nah, lepas tu orang belajar dia kena bawa kita. Kita ni kita tak kena. Nah, nak bawa kita tak boleh, mata pun tak nampak, kita pun tak kena. Atau orang mendengar. Orang mendengar kena buat kita ada tu Haji. Dah, syarat so ya orang dengar. Syarat apa? Syarat so ya orang dengar. Syarat so ya. Orang mengajar kena buat kita. Orang belajar kena buat kita. Orang dengar pun ya ada syarat. Syarat apa? Syarat kena mari, tak mari tak dengar. Ada lagi takut syarat lain. Nah, syarat hak so lagi ni besar. Syarat hak so lagi ni. Nah, orang pendengar ya ada syarat juga. Syarat apa? Jangan jendera. Nah, kalau jendera tak ada jalan kau, bolehlah pahala mari tu. Nah, bo sudah posiat, hei, mau boleh berapa ekor hak berapa doyak kat ni? Nah, boleh berapa ekor? Nah, ada 3. Orang mengajar, tok guru, orang belajar, orang mendengar. Jadilah 3 perkara ni. Lepas tu Nabi lari. Dan jangan ada kamu yang keempat. Ngajar tak leh, mengaji tak leh, mendengar tak leh. Jangan jadi orang nombor 4. Iaitu orang nombor 4 ni apa? Jahil. Dia tak leh mengajar,
Nah, kita jahil, kita mengaji. Nah, tapi kita ni tak mampu nak mengaji, nak bawa kitab, nak pakai kalah tak boleh. Kita dengar. Tapi kalau mengaji dak mengajar dak dengar dak jahil di rumah. Na'udzubillah. Pas lagu mana jahil ni? Nabi hukum lagu mana? Patah lika maka binasalah engkau. Dia jahil kau. Jahil kau tak najah lah. Dia jahil kau. Tengok hak kita dah baca tu bukan. Wal jahilu aduwullah. Orang jahil ni seteru Tuhan. Walau kana abidan, sekalipun dia rajin buat amal ibadah. Dia nama kata jahil kok binasalah kita. Lebih-lebih lagi. Nah, jahil bak ketuhanan. Jahil perihal Tuhan. Cerita Tuhan kita tak pandai. Hak ni kau dia cerita Tuhan tak pandai kau hak ni kau hampir-hampir mustahil. Seolah-olah tak ada jalan langsung orang ni peluang nak boleh masuk syurga. Seolah-olah tak ada peluang langsung dia nak selamat semasa masuk kubur, nak seni di semasa duduk di padang mahsyar, semasa timbang amalan, semasa duk meniti di atas sirat, hak duk tergalai di atas mulut dengan neraka tu, nak seni, nak mudah, tak ada jalan langsung. Dia jahil hak nisa. Masya Allah. Nah, Pak Tuhan ni buat pemikiran kita, buat keceridikan, mari letak dalam otak kepala kita, di dalam hati kita. Nak mikir hati Tuhan, nak nampak kata Tuhan ada sungguh, nak nampak kata Tuhan ni ada, tak ada permulaan bagi adanya. Nah, nak nampak kata Tuhan ni kekal, tak ada berkesudahan ada dia tak ada mendahului oleh tak ada. Nah, tak ada menghubungi oleh tak ada. Allah pun nak tahu sebanyak ni seni. Tapi kita ada jadi kurang, kita tak mikir perihal Tuhan. Kita duk isi moga lain. Nah, dalam kotak, dalam hati, dalam jantung, dalam kepala duk isi ke moga lain. Duk isi ke moga lain. Nah, kalau mata isi wahta juga. Nah, isi ikan mengasai. Nah, kalau jebuk isi budu. Nah, tapi hati Tuhan isi dah kosong. Cerdik dah orang, cerdik dah orang tak pandai mikir perihal Tuhan ni. Cerdik dah? Tak cerdik. Habis tu Imamul Haramain dia kata orang tak ada mikir perihal Tuhan langsung, orang tak pandai hukum akal, orang tu gila. Nah, pas nak goyak mana? Nak goyak lagu mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Jangan. Sebab tu kena buh nama. Kok mana pun jangan wi jadi nombor 4. Jangan wi nombor 4. Nah, tak ada haji langsung ke? Nampak kata pandai seperti haji ni. Tu haji, tak ada mengajar langsung kan? Tak ada nak mengajar. Kalau nampak kata hak tak ada pandai mana. Nah, maya pun nak betul, baca Fatihah pun nak betul. Mu tak ada rajin pergi dengar langsung kan? Mu tak ada pergi dengar. Dah. Nah, tak ada rajin tarik Fatihah, tak ada rajin bila rukun semaya wi kok orang pandai dengan. Dah. Hadap belaka gitu gak. Nombor 4 lah jawabnya. Dia nombor 4 gini go. Na'udzubillah. Ni nasib baik dah, ni nasib baik benar-benar dah. Hak kita dok kecek perihal ni. Nah, hak nombor 4 ni hak tak ada mari langsung, hak tak mari. Hak nombor 4 ni orang hak tak mari. Orang hak mari di hari ni ia kena berlaku 3 perkara ni.
mengajar, mengaji, hak bawa kitab, berdengar. Nah, berarti kata hak nombor 4 tak kena hak kita tak kena. Insya-Allah, amin, tak kena. Tak kena. Nah, hak nombor 4 tak mari. Sejak di rumah pada. Tak ada juga orang dia buat di rumah. Ya tak ada jadilah ni program di masjid dalam 7 hari tu tak ada sehari hebok di masjid. Ada tak ke haji? Nah, nak sejid gupa ada tak? Ada sejid tengah ada tak? Tengah. Ada bukan lagi dia ni. Ada tak sejid hak tak ada? Hak tak ada. Tak ada orang ngajar di sejid. Ada. Kalau tak ada tu imetullah terbaik. Kalau tak ada saya jadi email lah mau minta maaf nak keluar jadi. Tak ada kegiatan langsung. Mana wairu kacau mai tadika dengan naksik dengan main bola. Tiba-tiba hak tua tak ada buat apa nama sekarang habuk. Tapi peling atik laning. Laningnya orang panggil. Nah budak tak ada belagak lah. Nah, dia jadi hak tua dah belagak ni nampak. Jadi hak tua. Tak itu tak nampak kena telefon jadi hak tua dah lah ni. Nah, tak tahulah jadi pelak-pelak la ilaha illallah. Kalau lagu tunya jadi sangat tu teh. Kalau semaya jemaah tak ada siapa dia nak jadi. Kalau belajar tak ada siapa dia nak jadi. Nah, dia boleh pau demo tu gong-gong bahasa jadi nampak jadi nak kau gi kok nu. Kau jadi kau nak gi leleh. Di leleh. Nanti baca buku mesti. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nya siuk telinga dia mah habis madu kan. Allahu akbar teruk dia teruk dia jadi nampak lagu tu teruk. Allahu akbar. Kena apa nama dak belagak dah kat ni kan. Kenalah apa. Lama kat kita. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad Rasul. Budak tak ada dah. Jamil dia hari tu kita tengok budak tadi kaya belagak ni budak duk mana tak tahulah ni dak nampak hak tua. Duk nampak hak tua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak erti juga kok mana jadi nampak betul boleh kok tu. Kok tua tak erti, tak belajar, tak menzuhirkan syariat, tak menzuhirkan pakaian, kedudukan, baik agama tak apa. Ini bahaya jahil ni. Bahaya jahil buku ni dah. Jahil ni bahaya buku ni dah. Allahu akbar. Nah. Tu hadis yang hadis seterusnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi liyu'allima an-nasa u'tiya thawaba 70 siddiqan. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, belajar satu bab ambil air semaya ko, bab tayammum ko, bab mani junub ko, mani hadas besar ko, rukun semaya ko, ada belajar satu bab daripada ilmu. Bab apa-apa pun ikutlah. Bahagian mana-mana pun ikut. Nah, hari ni kita belajar bab rukun semaya. Nah, kita belajar bab tayammum. Kita belajar bab fardu ataupun rukun ambil semaya ada. Kita belajar satu bab daripada ilmu, belajar apa weh? Supaya mengajar ia akan manusia. Aku ni kalau pandai, aku ni kalau reti, aku nak royak ke orang pula ni. Tak ada nak sore aku ni nak royak ke orang pula ni. Letak dalam hati gitu. Nak ajar orang pula nah. Letak dalam hati nak mengajar orang pula. Nah, lagu mana Tuhan beri? Diberi akan dia pahala 70 siddiq. Nah, diberi akan dia pahala sebagaimana 70 siddiq. Siddiq. Siddiq ni orang yang banyak benar. Orang yang banyak benar orang panggil siddiq.
Siddiq ni banyak benar. Lagu mana banyak benar? Orang yang banyak benar ni maksud banyak benar ni. Nah, orang yang apabila dia berkecek, dia buat satu perbuatan, nah, di dalam hati dia pun serupa dengan dia berkecek. Itu orang panggil orang banyak benar. Orang hak yang perbuatan dengan hati dia tak sama. Nah, orang panggil orang ni bohong. Tu orang panggil orang banyak benar. Nah, Tuhan beri pahala kita semacam mana 70 orang siddiq. Nah, hadap timur gak? Hadap timur siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tua Nabi tu. Gelar dia As-Siddiq, orang yang banyak benar. Berarti kata, kalaulah kita belajar satu bab daripada ilmu dengan bertujuan nak mengajar orang, kalau aku reti aku panah, maka Tuhan beri pahala kita serupa dengan 70 orang, 70 kali Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq baru seorang apa? Pas orang hak sifat serupa dengan Abu Bakar 70 orang. Tuhan beri kepada orang yang belajar ilmu tu. Nah, masya-Allah, Tuhan ayat dalam Quran. Nah, walladzina amanu billahi wa rasulih. Huwa siddiquna wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Orang hak yang dapat hidayah, orang hak yang dapat pimpinan daripada Allah. Apa nama ni? Hak yang kita dah baca dalam Fatihah tu bukan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan ni yang orang yang telah engkau beri keseronok ke atas mereka itu. Jalan ni orang yang Allah Taala beri kesedapan, beri nikmat. Orang yang dapat nikmat, dapat keseronok ke siapa dia ni? Nah, orang gulungnya jadi nabi-nabi, orang jadi rasul, orang siddiq, orang siddiqin, orang syuhada, pak orang ni. Nah, orang jadi nabi, orang jadi rasul, orang siddiqin, orang mati syahid, pak gulungnya ni. Nah, pak gulungnya ni. Kita baca dalam Fatihah tu kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang betul. Jalan yang betul ni jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan ni orang hak yang telah memberi keseronok ke dehma tu. Aku nak serenok sedap serupa dengan dehma tu. Jalan ni betul, jalan ni serupa dengan puak tu berjalan. Kalau itu jalan ni hak puak tu berjalan, puak mana? Kita nak serupa tu. Hak kita dah baca dalam semaya Fatihah tu. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ni hak dah baca Fatihah ni, berarti tunjuklah ya Allah aku ni jalan betul. Tu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah ya Allah kita ni jalan betul. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan ni orang hak yang telah memberi nikmat, beri kesedapan ke dehma tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dehma ni Tuhan tak rajin marah. Dehma ni tak pernah jadi sesat. Ghairil maghdubi alaihim, al maghdubi alaihim, makna orang hak Tuhan marah. Dehma ni pak puak ni, orang jadi nabi, orang jadi rasul, orang siddiqin, orang syuhada, pak ni orang hak Tuhan beri seronok, Tuhan tak rajin marah dan tak rajin jadi sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Puak pak ni Tuhan beri keseronok ke dehma dah. Nah, Tuhan tak rajin marah ke dehma ni. Tuhan tak wi sesat, tak jadi sesat dehma ni. Kita nak wi Tuhan pimpin kita serupa dengan dehma ni. Tu, Fatihah kita dah baca tu. Maknalah tu.
Nah, lama tak tahu kata mana apa pula. Gena boleh tak tahu moga tak rajin perhati. Ada. Dia perhati tahu kata kita duk baca tu harga mahadah. Benda harga mahadah tu. Nah, hubak hak baik dah tu. Nah, kalau pocok orang menyakit maring sia. Kalau pocok orang jadi rok tai sia. Kalau pocok menyakit bawan, macam ni? Sia tu gomah dah tu hubak tu. Tapi kita tak tahu. Kita duduk pocok dah hubak tu tapi tak tahu. Tak kenal kata hubak gomah. Ihdinas siratal mustaqim. Pipilah kita ni jalan betul. Sebab tu jangan duk pergi henyu berdoa semasa duk semaya tu. Walaupun baca Fatihah ni jangan pergi duk henyu. We ada tak dalam kepala kata ihdinas siratal mustaqim. Pipilah aku ni jalan betul hai Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ni dah menimu, jalan ni orang yang telah memberi keserenok ke kesedapan ke dah tu. Ghairil maghdubi alaihim, dah menimu tak rajin nak murih. Waladhdallin, dah meni tak pernah jadi sesat. Pipinlah aku serupa dengan dah meni. Nah, itu dia. Pas ni Tuhan beri pahala yang sama. Semacam mana siddiqin, orang hak Tuhan tak rajin murih, Tuhan tak rajin jadi sesat. Nah, lagi pula Tuhan wi hidup dia di dalam keserenok ke kesedapan. Nah, orang ni. Nah, orang hak yang belajar satu bab daripada ilmu supaya nak mengajar ke orang. Kalau aku reti, aku boleh ajar orang, aku nak ajar orang pula, maka Tuhan beri pahala ke orang tu 70 siddiqin, iaitu orang yang termasuk salah satu daripada nama 4 golongan hak Tuhan beri jamin ni tu. Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Habaq tu nak sangat ke ilmu. Nah, dia nak meraba-raba, nak bergagal tak leh kalau tak ada ilmu kau. Allahu akbar, bahayanya jahil. Nah, intaha ihya, Tok Guru colek hadis ni boleh jadi ambil dalam Ihya Ulumuddin. Habis kat tu. Tambah sikit lagi nah, Tok Haji. Nah, tambah sikit lagi. Masa banyak lagi. Tambihun. Tambihun ni jaga. Jaga ni jaga. Ni jaga tambih ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kata jaga weh. Kalau hendak jenera celak. Kalau hendak jaga celak. Nah, kalau kita bawa kereta atas tembok atas batas kan? Kita pergi posiak, tiba-tiba ada pai tepi tembok, dia buat rupa lembu. Nah, bak arti kata tang luang. Nah, kerung tang luang dia nak jaga. Hei, orang bawa kereta beringat aku ni lembu banyak ni. Kita bawa pergi sikit, tu nampak pula pai. Nah, pai apa nama? Nah, ada orang duk heret budak. Budak tu bawa baik. Oh, hari ni sini dekat dengan sekolah ni budak banyak. Kita beringat agak. Takut tepuk budak. Hal ni penting dah ni. Tambihun ni dah dia nak buat jaga kita. Takut kita jenera. Ingat weh. Ada ke hak jenera? Takut hodok dalam ni tak ada nampak ni. Takut hodok nyanda ke sebelah balik luar pula. Nah, beringat weh. Hak ni nak jaga sah ni. Tak dapat tiada bagi orang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Tak dapat tiada nafi isbat. Nah, makna dia mesti. Mesti bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niat. Niat. Kosak. Niat dia tu. Kena niat molek orang nak belajar ilmu ni. Ni penting lah. Niat tu betul. Nah, niat tu betul. Tidak tu nak sia-sia saja. Lagu mana? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak,
Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya terpakai segala amalan kita itu dengan niat yang betul. Kalaulah amalan kita niat juga tapi tak betul, amalan tu tak pakai. Pas tengah daripada amalan ni ialah belajar ilmu. Belajar ilmu ni amal. Pasal amal ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata kerja. Nah, kerja amalan ni orang panggil kerja. Nah, kalau kita buat kerja akhirat, orang panggil amalan akhirat. Kalau kita buat kerja dunia, nego buat kebun, maka orang panggil amalan dunia. Nah, belajar ilmu ni amalan akhirat. Nah, amalan untuk selamat akhirat. Tapi kalaulah niat dia tak betul, maka tak pakai juga. Amalan kita tak pakai, niat tak betul. Nah, Nabi royak dah ni kan. Innamal a'malu binniyat. Dia wari dengan innama. Innama ni seolah-olah nak tapih. Nak tapih kalau amalan kita tak niat, tak pakai. Kalau amalan kita niat tak betul pun tak pakai. Nak wi niat, wi sah serta dengan betul niat. Nah, jangan wi tak betul. Lagu mana? Kita nak misal. Nak misal, je lagi kerata boleh jadi dia royak, dia sebau. Kita mari mengaji ni, kalau boleh ilmu, aku nak tegah habis orang hendak semaya dalam sejid ni. Nah, kalaulah aku pandai, nah, Tok Haji Wan ni lepas tepi lah akulah jadi kita lepas depan je. Niat dia lagu tu, niat hak jahat. Nah, kalaulah kita pandai, kita ada ilmu seka dua ke, nah, ada apa-apa orang mai tanya aku, pas dia ada orang mai tanya aku kak, nah, dia wari belakang, dia mari tanya, dia tak mari tanya saja, paling tak ada saka dia wak mari, wah deria apa dia mari, ikan kembung, ikan kering pun dia wak mari. Dengan niat dia pandai nak wi orang padu kita, nak barang hak orang, bukan niat kerana Allah, nak betul sah amalan dah. Dengan niat nak wi demo mari padu kita, nak wi demo hormat kita, nak wi demo mulia kita. Nah, kalau budak-budak kan tok pakai kan mengaji dia pandai, mudah minta anak orang, siapa-siapa dia pun dia nampak mengaji perangai molek nak bui, aku mengaji ni kerana nak mudah minta anak tina orang, mudah nak bining, terkadang bining tak kena belanja, tu siap. Tu siap selalu dah. Orang panggil niat tak betul. Tak betul. Dia tak betul niat, tak berkat. Ilmu ada dah, tapi tak boleh mengajar. Kalau boleh mengajar dah, tapi orang tak dengar. Kerana berkat tak ada. Ya nak berkat ni lah. Supaya kereta kita beli. Aku nak mengajar dah beli kereta ni. Pasal, apa semua kereta tak berkat. Nah, tu sih. Nah, Masya Allah. Nah, anak aku ni tak nak mikir, sakit kepala semua tu. Tak berjuruh. Aku sakit kepala lah, semua dengan dia. Anak tak berkat. Nah, Masya Allah. Tuhan ni berkat ni, berkat. Ilmu pun sebab tu, banyak kita tengok orang yang ada ilmu tapi tak boleh mengajar. Banyak orang ada ilmu tapi boleh mengajar dah, tapi orang tak boleh dengar. Nah, bahkan duduk ada dalam ilmu duk kampung, tak usah kata nak pergi mengajar kat orang. Nah, orang nak suruh tak email pun tak sih. Tak sih nak suruh nak letak dia jadi tak email. Kalau dia tu pun tak sih. Tak usah aku tak mau bubuh dia, tak mau pilih dia. Ilmu tak berkat. Ni orang panggil punah niat. Nah, rumah tak berkat lagi mana? Aku tak sedap duduk. Dia duduk di rumah ke, berasa gelisah nak duduk tak kena, berasa dia terbaik, rasa segar.
Rumah tak berkat. Nah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau kebun tak berkat lah. Kebun ni luah dah. Boleh pun banyak. Tapi, tak tahu kata hodok boleh. Tak tahu kata habis mana. Tak berkat kebun. Pasal berkat ni milik Allah. Menega apa sebab tu buka kedai jual apa nama ni, buka kedai makan, buka kedai makan, orang masuk ramai-ramai. Orang masuk ramai tapi duit tak buka. Atau apa ramai mula-mula, selepas pada tu khing kotak kau, tak ada siapa dia nak mari. Baru itu bawa khing kotak kau, tak kata kau orang kena. Macam-macam padahal mung tak berkat. Hak lagu ni boleh pergi cari pelari. Yang kita tanya kita apa pandai pelari, kita tak pandai. Pasal apa? Hak kalau kita pandai, kalau nak pelari, tak kena mari minta kita baca surah Waqiah, jaga semaya jemaah, nak terbit daripada kedai baca Fatihah, ingat Nabi, ingat Tuhan kata. Itu baru berkat. Tak kena pakai pelari, kita kata. Pas ni tuan dia buka kedai, dia ramai, tuan sejik putus segi. Sedekah kat orang fakir miskin putus segi. Pas nak ambil berkat mari di mana? Betul tak Haji? Nak ambil berkat tuan semaya putus segi. Makan ni, hak yang dia dah makan ni laknat ke dia. Pakai hak yang dia dah pakai, makan ni, pakai laknat ke dia. Duk supah dia semata. Dia berjalan di atas bumi, maka bumi duk laknat dia, duk supah. Menata ni nama apa bila? Minta maaf Telajak terbaik. Hati kita agama tak saya pada langsung. Nak ke menega tahu kena nak boleh banyak. Halal haram tak ada dok kira. Duduk ke dia tak saya teralih. Nak duduk dalam neraka semata. La ilaha illallah. Siapa dia nak berkat? Tak usah kata Tuhan melekat kutik supah. Orang kampung pun supah. Orang kampung pun supah. Itu. Dia gamak ke sempurna hidup. Dia gamak ke seni hidup. Dia boleh mikir, dia boleh waktu dengan otak kepala dia. Dak semua tu Tuhan beri belaka. Pada apa yang kita hidup tak kena. Kita hidup kedudukan kita tak kena dengan kerana Allah, mana Tuhan nak beri? Habaq tu buat apa-apa ni kena ingat Tuhan kata. Kena ingat Tuhan kata, kena ingat ke hukum agama kata. Ni tak ada hukum agama letak belakang, pas nak ambil mana keberkatan. Dalam semaya tu dalam semaya. Dalam semaya tu kita dah baca tu dalam kunut wa barikli fima a'tais, dan beri berkatlah olehmu ya Allah pada barang yang mu beri. Tengok tu salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkat tu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta beri salam ke dia mau. Warahmatullahi. Yang kedua minta rahmat Tuhan. Yang ketiga wabarakatuh. Minta berkat. Tiga perkara ni aku minta beri ke dia mau. Pas dia mau pula jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jawab sepo. Ni bedah ni. Habaq tu siapa-siapa dia boleh beri salam ke orang di dalam sehari 20 kali. Orang tu wajib syurga ni. Pasal apa ni? Ni sebab ni kita beri salam seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas demo ni, buat kita hak mari ni jawab berapa orang? Kalau 100 orang 100 orang jawab. Kalau 200 orang 200 orang. Kalau 300 300 orang. Macam mana 300 orang ni tak ada ke seorang hak Tuhan berjuru, hak berjuru. Tak ada.
300 orang ni Tuhan tak terima belakalah doa. Tak boleh jadi 300 orang ni. Ya kena ada seorang paling tak ada hak baik di sisi Tuhan. Pada hak ada seorang hak baik ni, Tuhan terima selalulah doa dia. Lepas ni, hak jawab kita semua ni, ada seorang hak tak ada. Hak orang panggil hak tak ada apa? Hak tak ada cemerlang. Hak tak ada apa. Ada seorang hak berenah. Hak berenah tu boleh kita beri. Nah, ada. Masya Allah. Ini berkat. Dalam saleh ada berkat. Dalam semaya ada berkat. At-tahiyyatul mubarakat. At-tahiyyatul mubarakat. Berkat. Dalam tahiyat tu yang nak ayat apa? Tahiyah. Keberkat selawat, rahmat. Nah, atau rahmat keselamatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, pakai. Nah, kalau kita nak berkat, kita kena minta sama Tuhan. Kalau kita nak naik pengkat tahiyat, kena minta sama Tuhan pasal milik hak Tuhan. Nak keserenok ke at-tayyibat, kelazatan, nak minta sama siapa dia? Kena minta sama Tuhan. Pasal apa? Kesedapan, keserenok ke hak Tuhan. Tiba-tiba berkat nak, kesedapan nak, selamat nak, semaya malah. Nah, apa dia nak pergi kemung? Apa dia nak pergi kemung? Nah, siapa dia nak pergi kemung? Tak sedap dengar tu dah. Tak ada sengat. Ni nak pergi ralik betul ni. Kecek kata hak huduh ni, nak pergi kita ralik. Nak pergi kita tertarik. Nak pergi kita tanya, aku malas semaya, pas nak berkat, mik mana? Aku nak keserenok ke, tiba-tiba keserenok ke hak Tuhan. Pas kalau aku tak baik Tuhan, mik mana? Nak pergi kelik buat kita. Nak pergi buat kita ambil kesempatan dalam pengajian kita ni, ambil faedah. Nak naik pengkat, kalau orang kerja kerajaan, nak naik pengkat, nak gaji mahal, tapi semaya tak mau. Menggamakkan naik pengkat dengan cerdik mong kan? Tak gitu kan? Masya Allah, tengok orang jadi putang, jadi penaik list tahun 2, lepas tebak, lepas bawah. Pasal apa semaya tak sih? Nah, mula-mula naik jadi nayuk, jadi apa, tapi semaya jemaah malah. Berapa semai, dapat jatuh bok orang lain naik pula. Pasal apa? Nah, orang lain apabila tak semaya, tak jaga semaya, Tuhan capok di dalam hati rakyat tu, dia nampak keburukan. Tak sewi bubau. Sumak duit banyak bang. Pasal apa dia tak jaga semaya, Tuhan dia jatuh. Pasal apa? Pengkat mu nak cari dengan duit. Mu kata-kata duit aku banyak boleh jadi. La ilaha illallah. Tu dalam semaya rakyat tu. At-tahiyyah. Nah, pengkat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah lillah. Perkara ni hak Tuhan. Pas kalau tak cari, tak minta Tuhan, tak baik dengan Tuhan, mana nak boleh? Kalaulah boleh juga dengan tak minta Tuhan, mung dok main cara cerdik, secara mung, Tuhan beri ke mung tu tujuan apa? Nak mudah sumak di dalam neraka. Pasal apa? Nak beri mung neraka Tuhan sungguh, nak beri mung mewah sungguh, nak beri habis. Nengok habis nak sumuk, modalnya nak buat. Tuhan nak sumak mudah dalam neraka. Pasal apa? Nyata kata mu ni, neraka kat aku sungguh-sungguh. Sepengah Firaun. We naik. Nah, hingga sampai 40 hari sekali berak kecing. Tapi dia sampai apa dia nak sumak, hina sekali semasa dia mampu. Nah, minta maaf nah. Allahu akbar. Nah, mampus tak dengar tak mampus saja. Mampus tak dengar tak? Tak ada dengar dah. Dia kena kata mati. Mampus tak sedap dengar. Mampus ni kelimah ni dia kena guna siapa dia? Mampus kan? Mampus ni dia kena guna dengan binatang baru mampuh. Hayy mampuh, lemah mampuh, erai mampuh. Nak minta maaf lah kalau udah minta maaf. Baru mampuh. Kalau orang ni dia kena mati. Tapi kalau orang tak rajin taat Tuhan,
Orang tak rajin taat Tuhan, tak rajin buat baik Tuhan. Nah, orang ni mati masuk neraka tak? Masuk neraka. Pahaya, lembu, kucing, mapuh yang mati masuk neraka tak? Tak. Tapi kalau haya yang mati tak masuk neraka, panggil mapuh. Pah orang ni, nah mati masuk neraka, nak panggil mati dia. Oi, panggil mampus jugalah. Masya Allah. Tu nak uji royak dari pak kita cerah. Bukan pedak, bukan royak kata nak menghina dah. Allahu akbar. Masya Allah. Manusia lah betul lah. Ni tak erti kepentingan agama. Agama ni lebih betul mana? Ni. Nak hurai, nak pelawi buat kita cerah kata. Nah, kita ni mesti berhajat dengan agama. Kena guna agama. Tak ambil agama mari pakai di dalam kehidupan pegak, Masya Allah. Dia panggil naksik tak baik, akibat hujung jatuh kak. Neraka lah, kena bakar lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Hati kita berada sekat tu. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawaru bi surati a'malid dunya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tujuh mana? Muka apa ni? Ni hak depan ni duk biri ya. Tujuh mana? Kayak boleh dah ni. Fadilat Al-Quran. Muka 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Al-Quran, kelebihan Quran tersebut di dalam Fadailil Quran. Fadailil Quran ni nama kitab bagi Al-Firyabi. Bagi Al-Firyabi, Tok Guru lah tu Al-Firyabi ni. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, ni bukan hadis Nabi tapi perkataan sahabat. Apabila perkataan sahabat boleh kata hadis mauquf. Cerita tak? Cerita nah tanam molek tu haji. Nah, Abdullah bin Mas'ud kata gana, adimun nazara fil mishaf, mengekali oleh sekalian kamu menilik pada mishaf. Mengekali oleh sekalian kamu, mengekali. Terhadap mengekali ni, tengok ke Quran wi acak gatiklah. Tengok ke Quran wi jadi acak-acak, sombong-sombong. Adimu mengekali oleh sekalian kamu, nah akan tilik kamu pada mishaf, pada Quran. Mishaf, nah tilik semua ke Quran. Tu dia, Masya Allah. Ada setengah tiap-tiap malam, ada setengah seminggu sekali, ada setengah sebulan sekali, ada setengah sama hidup sekali. Macam-macam dapat kita ni hak tengok Quran tu tak gitu kan. Nah, Masya Allah. Kelik ni hang baru ni kat weh, kena pakat beki sikitlah. Nah, ia tak boleh jadi. Kita ni umat Quran. Umat Quran. Maknanya Quran ni Tuhan tak beri kepada Nabi Musa, tak beri ke Nabi Isa, tak beri ke Nabi Ibrahim, tak beri kepada Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Adam. Tapi Quran ni dia beri kepada Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad, maka kita ni umat Quran duit terung. Betul kita umat Quran. Tiba-tiba kita jadi umat Quran, tak sign dengan Quran.
Nah, Allahu Akbar. Kalau kita baca surah Waqiah menambahkan rezeki, kalau kita baca surah Tabar melepaskan seksa kubur, kalau kita baca surah Sejadah nah meningkatkan keimanan ni, kalau kita baca surah Yasin orang panggil menyampaikan hajat dan menolakkan bala. Ni 4 perkara ni, 4 surah ni nah. Kalau nak lepas seksa kubur aku duk bimbanglah kalau mati ni kena seksa kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 30 ayat. Kalau nak Tuhan meningkatkan keimanan ni, tak rok iman ni kalau tak pisah kukuh dia agak. Tak rok iman. Maka kena baca Sejadah. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ada nak baca waktu pula. Kalau nak murah rezeki kena idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Kalau nak menolak nak tunai hajat, nak menolakkan bala, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, pas kita baca Yasin dia mana? Tadi malam hari tu lah baca Yasin tak mau nak naik rumah baru. La ilaha illallah. Sekali tu dia nak naik rumah baru. Tak gitu. Sungguh tak haji? Sungguh ngaku tu haji. Tu tengok ni hewan kena dah. Nak murah rezeki surah Waqiah, nak lepas azab kubur kena tabarakalladzi. Nak meningkatkan keimanan kena surah Sejadah. Kalau nak menolakkan hajat, menolakkan bala, Yasin. Pas kita dah sign apa tadi? Kahfi. Kahfi. Kalau surah Kahfi ni malam Jumaat nak lepas daripada bala dajjal. Nak lepas daripada fitnah dajjal. Nah, Allahu Akbar. Tak sah Kahfi. Tak sah Kahfi. Kahfi jadi kasar lajak. Jadi kasar lajak. Allahu Akbar, Masya Allah. Tu dia teh. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi qadahu ilan nar. Siapa dia pakar Quran, turut Quran, ambil Quran waktu iman, maka Quran tu pimpin dia, tarik dia ke syurga. Siapa dia ambil Quran tak belakang, tak berimeh dengan Quran, hak Quran duk royak tak turut, maka Quran pimpin dia ke neraka. Pasal Quran ni boleh syafaat kita di hari akhirat esok. Kalau tak sign dengan Quran lepas-lepas Isa, kita sign dengan apa tu Haji? Jawab. Kalau tak sign dengan Quran lepas-lepas Isa, sign dengan ช่อง7 สีทีวีเพื่อคุณ Betul tak? Jenera dengan ช่อง 7 สี Teriak dengan cantik si. Pasal apa Peye belah-belah tu kok. Orang hok duk luar juga tengok ni kok. Teriak mengata tapi tak rajin mengata kerana takut Tuhan sekali habuk. Tapi tengoklah kau nampak sungguh. Bodoh berat. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Tuhan yang tahu. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada kita duk mengadak situ kita duk mengadak dengan dia tu Haji. Kita mengaji pun dengan dia. Kita belajar pun dengan dia. Kita tiru pakaian pun dengan dia. Kita cari makan pun kita mengaji dengan dia. Seluruh hidup kita duk mengaji dengan dia, tapi dengan Quran dah.
Nah, lepas tu kita tanya, betul ke tak perjalanan kita kalau kita letak situ? Ya tak boleh pergi kalau tengok nak kata tak masuk, ya boleh hadir. Oh, pasal boripok tang ni yang nombor satu. Makan ni, hok makan kok mata itulah lekat lama. Betul tak? Cuba tu Haji Gi dia nak kahwin hari apa? Ha? Senang ke Fahmi? Kena senang kami satu nak kahwin. Lepas tu Tok Haji gi jumpa Tok Rahim ikan. Jangan. Lepas tu lekat di mata. Berapa hari nak habis Tok Haji kelik di rumah? Seminggu tak habis lagi, Allah terlekat mata weh. Oh, nampak pak tu ketak nalingku. Hati noroyak kata, tengok dengan mata dia dah kesal sekali. Betul tak? Lekat banyak hari hok tengok kok mata ni. Nah, mata sulah sebetai pak, tapi ia tak duduk sini. Ia tu mai ke jantung ni. Bo, ia tu duduk sini tu kawin. Ia sulah dengan mata, ia pukul sekali pak kamera. Rupa dengan muka gambar duduk di dalam telefon dah. Pah aja pukul tak? Mari duduk sini. Tempat sipai komong dia ni. Dia panggil apa tak tahulah. Nah, dia duduk mari duduk sini. Pas duduk sini ni kat wes minggu-minggu tak habis lagi. Duduk nampak. Tu tak ada tengok dah tapi mari nampak duduk sini. Oh, pelik tu ni. Pas ni agama ni berkemari sebentar bini sejak jamin kerak clicking. Turun setelah lagi tanya, kita mengaji boleh baik kau? Ambil clicking kita kerak. Pas kali hak kita tengok hak tak pakar. Nah, seminggu tak habis lagi. Tapi hak mari kok telinga ni weh. Hak kita dok dengar ni. Nak will itu sejak tak lagi nak will lekat. Lekat tak lagi. Hatuh. Nah, hang gitu. Nah, abang tu royak ni nawi insaf. Nawi buat kita ni terasa. Nah, sejauh mana kau hati aku, diri aku sejauh mana. Kita tak ada waktu ambil hukum ni nah. Tak ada ayat hukum halal haram. Kamu kata apa mesti ayat kata terah tak haram. Tak ada ayat, tak ada terbit. Tak ada terbit waktu. Tapi nak ayat kata di segi kesal dia. Nak wi kita kesal kok tanglok orang panggil. Kesal kok bukan kata kok molek. Kesal kok tak molek, kok tak comel. Bukan kesal buat dak. Kesal lok orang panggil. Kok sebelah balik tak kena tu. Ya piping kita ke sebelah tak kena, banyak pada piping ke sebelah balik diredai Allah. Nah, Allahu akbar. Susah kerja la ilah. Nawi faham. Pas ni lebih-lebih lagi maklumat hak kita terima tu, maklumat nah hak masuk ni kita tak tahu maklumat halal haram. Pas lagi pula orang hak si penuntun, peminat, orang hak dah nengok ilmu agama tak ada. Ya. Dia tak pandai tapis, dia tak pandai apa. Pakai siap. Lepas tu tak jadi berubah lagu mana. Kau sehari kau buat kita jauh dengan agama. Kau sehari kau buat kita tak ada terlekat dengan hari ke masjid. Padahal kita nak mati, give temu Tuhan. Tapi kesal keimanan amalan yang salah tak ada. Kita nak mati, kita mengat Tuhan. Sepatutnya kita buat benda hak Tuhan kena biar banyak. Pasal kita nak masuk kubur pergi berjumpa dengan dia. Tapi tawar hak Tuhan. Jadi masih hak lain. Kita sendiri, kawan anak cucu kita, selerak habis dah. Nah. Allahu akbar. Habaq tu buat tu kalau tak mai berdengar siap. Tak mai berdengar siap. Nah, kau mari berdengar lagu ni, mari berdengar lagu ni. Nah, orang pandai terhadap orang yang mari berdengar ni, orang buta ke, kau orang tak buta tu Haji? Buta. Terima kasih kalau buta.
Nah, kita dah memang kata, waktu pada kita mengaji gitu, siapa apa yang kita dengar gitu, jadi podau. Takut memang kau tu. Kalau kata orang puak pergi mengaji ni berhutang, aku ni tak ada peluang langsung, ambil peluang langsung pergi mengaji. Habis enggak. Tapi takut terbit kok satu macam pula. Waktu pada siapa apa ya, kita mengaji kita gitu. Awak dengar buat tua habis kerja buat apa tak boleh buat pakar tengok buat dia. Nak ambil kejayaan dari masyarakat mek mana kalau tu apa dia. Nampak tak tu? Pasal orang tak ingin mana mari duk menyenggau ke dalam masjid ni. Tok Haji pun sebab tu cuba ajak pergi Tanjung, Rongreng Tanjung di negara. Gi. Nah, itu kan? Mai royak minggu depan, bapa tak lagi pasal dia mau ajak pergi Becung, Sewana di Tanjung. Tak leh lagi. Minta maaf apa? Tak kata ya. Tak gitu kan? Dia berat. Asal pun makan ni jemput tak hafal ikan kakak lagi hudai lagi. Nah, orang pula juga pelayan juga pakai sikap-sikap. Rambut lepas rambut mari dok jatuh acit tepuh dengan hodok gandu di dada atas belakang tu Haji. Kau ramah pah bau sedap pula dah tu. Nah, pak kelik mari di rumah ni, temu mama di rumah ni apa? Siap. Nah, Allahu Akbar, Masya Allah. Tu nah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, minta maaf nah kalau kita kecek salah telajak, kita minta maaf. Pasal kalau lah tak cuik sikit-sikit tu tak terasa. Nah, Abu Hurairah kata gini, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than dza'iddatin fastaqra'a kullu rajulin minhumul Qur'an fa'ata 'ala ahdathihim sinnan faqala ma ma'aka minal Qur'an qala ma'i kadza wa kadza wa ma'i suratul Baqarah faqala ama'aka suratul Baqarah qala na'am qala izhab fa anta amiruhum faqala rajulun wallahi ma mana'ani an ata'allama al-Qur'an illa khasyata alla aquma bih faqala iqra'ul Qur'an wa ta'allamuhu wa illam taqumu bih fa inna mathala man ta'allama al-Qur'an wa qara'ahu wa qama bihi kamathali jirabin mamlu'in miskan yafuhu minhu rihul miski wa mathalu man ta'allama al-Qur'an wa raqada wa huwa fi jawfihi kamathali hamilin jirabin uqiya ala miskin atau kama qal. Nah, hari kita nak ayat terkelebih Quran. Telah mengutus oleh Rasulullah SAW akan sebagai utusan yang mempunyai bilang-bilangan. Nabi kita sekali dia tak utusan. Utusan ni orang panggil jemaah. Hak Nabi nak hantar ni untuk keluar perang ni ramai banyak orang. Apabila banyak orang ni gak, maka memeriksa ia Nabi tiap-tiap seorang lelaki daripada mereka itu akan Al-Quran. Apabila Nabi kita nak hantar orang perang ni kak, Nabi kita periksa tiap-tiap orang ni pandai Quran banyak ke sikit. Nah, banyak ke sikit. Tanya. Maka datang ia Nabi atas yang terlebih muda daripada mereka itu nasbah umur. Tanya, siapa di satu orang tu umur muda. Umur muda. Lepas tu Nabi tanya, maka bersabda ia Nabi, apakah serta engkau daripada Al-Quran? Mu ingat Quran ayat dah? Berkata ia orang muda tu pun jawab, serta aku bagian dan serta aku bagian dan serta aku surah Al-Baqarah. Aku ingat surah Baqarah pun ingat dah.
Surah Baqarah ni panjang sekali, 280 ayat lebih. Surah Baqarah ni panjang. Lepas tu dia kata, ya ingat dah surah Baqarah, surah tu pun ingat dah, surah tu orang ingat dah, pak umur dia muda. Maka bersabda yang lalulah Nabi kata, adakah serta engkau surah Baqarah? Nabi tekan tanya, betul kau katamu ingat surah Baqarah? Berkata ia bahkan, nah ya sungguh saya ingat sungguh tidak surah Baqarah. Bersabda ya Nabi apabila dia ayat kata bahkan ya saya ingat, Nabi kata, izhab fa anta amiruhum, pergi olehmu keluar perang, bermula engkau amir, ketua bagi mereka itu. Nah, dalam ramai-ramai ni dia budak sekali, tiba-tiba dia ingat surah Baqarah banyak. Nabi kita ambil orang muda letak jadi ketua, hak tua kena duduk belakang. Ya sepatutnya kena ambil orang tua lah. Tapi Nabi tak latih orang tua. Nabi latih budak. Pasal budak ingat banyak Quran. Termasuk surah Baqarah dia ingat. Tu dia. Lepas tu apabila Nabi latih budak jadi ketua, jadi amir, jadi ketua, ada orang tua tak puas hati. Maka berkata oleh seorang laki-laki, kata, demi Allah tiada menegah akan daku bahawa aku belajar akan Al-Quran melainkan kerana takut bahawa tiada mendiri aku dengan kewajipannya. Aku ni ya Rasulullah bukan malah ngapa dak. Aku ni rajin mengapa tapi aku tak hafal surah Baqarah. Aku takut apabila diingat Quran, ingat surah Baqarah, tak boleh nak buat amal, tak boleh diri dengan kewajipan. Sebab tu aku tak hafal. Aku bukan payah ingat dak, mudah ingat supaya budak tu. Pak aku ni takut tak boleh nak tanggungjawab, tak boleh nak tiku dengan surah Baqarah. Sebab tu aku tak ngapa. Seolah-olah dia kata, hey Nabi letak aku lah jadi ketua, jangan letaklah budak tu, pasal budak tu tak boleh. Seolah-olahnya gitu. Maka bersabda ia Nabi jawab dia, baca oleh sekalian kamu akan Al-Quran dan belajar oleh sekalian kamu akan dia. Dan jika tiada mendiri oleh sekalian kamu dengan kewajipan sekalipun, baca Quran, buat amal dengan Quran, walaupun takut tak boleh bertanggungjawab dengan Quran pun bacalah. Nah, ni takut tak boleh nak tanggungjawab dengan Quran, baca putusi. Free lah lagu tu. Tu. Dia panggil alasan yang tak wajar, tak munasabah. Nah, pasal ilmu ni cari we ada, nak pakai tak saya pakai, suku kira. Ni cari we ada dulu, ni cari we ada putusi juga. Masya Allah. Rugi. Dan jika tiada mendiri oleh sekalian kamu dengan kewajipan sekalipun, ini tepat hak Nabi nak nah, maka sesungguhnya bandingnya mereka yang belajar akan Al-Quran dan baca akan dia dan berdiri dengan kewajipannya itu seperti bandingnya gerebo. Gerebo ni bekas air yang dipenuhi kasturi. Nah, bekas air hak yang kita isi dalam tu penuh dengan minyak bau kasturi. Lepas tu dia penuh minyak bau kasturi kak, semerebaklah daripadanya oleh bau kasturi. Bekas minyak bau, lepas tu dia terbuka tudung, dia duduk dalam beledi. Lepas tu apabila buka tudung duduk dalam beledi, tak tudung gitu minyak bau, dia tak bau pergi rata lagi. Semua orang boleh tupai bau sedap belakang. Nah, pas orang alim, orang hak belajar Quran, apabila ilmu Quran duduk di dalam perut dia, nah, orang hak duduk keliling kelala dia tupai bau sedap gatik. Nah, itu hak naknya. Sebab tu nak pakat belajar belakang ni. Dan bermula bandingnya mereka yang belajar ia akan Al-Quran
dan tidur ia tidak mendirikan dengan kewajipannya. Padahal ia Quran di dalam perutnya itu seperti bandingnya orang menanggung gereba yang diikat mulutnya atas kasturinya itu. Bandingnya orang yang belajar Quran. Nah, tapi tak ada mendiri, tak ada bertanggungjawab dengan hukum hak Quran raya. Sepa dengan orang ambil minyak bahu boboh di dalam bekas air, lepas tu tudung. Nah, tudung. Ataupun dia Quran ada dalam perahu, tapi dia tak ada bertanggungjawab. Yang malam tidur. Terkadang subuh-subuh kodak semaya. Sepa dengan orang boboh minyak bahu dalam jebol, lepas tu kata. Tak sah kata orang lain, dia sendiri pun tak bahu sedap. Ini faedahnya ilmu. Nah, faedah ya ilmu. Pada pihak kita tahu sore. Nah, anak kita, bini kita, nah, keluarga kita, jiran kita, ibu bapa kita, tupai serenah habis dengan hak panas sore. Nah, Masya Allah. Itu faedah Quran, faedah ilmu agama ni dia panah. Orang lain tupai serenak habis, tupai bertuah habis. Nah, kalau tak panah kak, ataupun panah tak mengajar ke orang kak, anak pun tak panah, bini pun tak panah, ibu bapa pun tak panah, tok lelaki pun tak panah kalau bini panah. Kalau bini panah boleh tolong-tolong piping kita, tak boleh kita bebas, kita tak boleh. Kalau tak lelaki panah tak boleh kita pasal Tuhan marah. Kalau orang kampung telajak dia tolong tegur, jangan kita tak kena gini, tak kena dengan hukum Tuhan ni, tak kena. Orang lain tu pergi bau sedap lah. Nah, ni nak piping orang lagu mana kita pun tak reti juga. Allah, Masya Allah. Moga turut orang buta, jatuh pelaga sampai kita. Orang jahil sebab orang buta, jatuh pelaga buruk sampai kita. Masya Allah. Nah, semoga apa yang kita dengar di tengah hari ini, Tuhan jadi berfaedah untuk kita. Nah, Tuhan pimpin kita untuk akhirat. Nah, jadi keselamatan akhirat. Nah, dunia pun kita dapat berkat, akhirat pun kita dapat berkat. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang Tuhan kita di kali ini, insya-Allah kita akan boleh masuk syurga, dapat rahmat Allah Taala yang maha besar, iaitu syurga Allah Taala setiap orang. Amin insya-Allah. Ada nah, tak ada apa nah. Tak jinah. أقول قولي هذا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم عافنا ما أبقيتنا ولا تذلنا بعد إذ هديتنا اللهم إنك حسن اليقين وسلامة في الدين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم